Selamat petang dan selamat kembali kepada channel saya. Saya Cikgu Daryl dan hari ini Cikgu akan mengajar anda tentang cara untuk menulis karangan. Kita akan teruskan dengan latihan pertama kita yang bertemakan kemalangan. Tapi sebelum itu, mari kita tengok dahulu apakah tips sebenarnya untuk kita gunakan dalam menjawab soalan ini. Yang pertama sekali, pastikan gunakan past continuous tense dan juga simple past tense kerana cikgu pernah kata sebelum ini dalam video-video lepas untuk menjawab soalan esei bahagian C, lebih kurang 90% daripada esei untuk bahagian C sebenarnya menggunakan simple past tense dan juga past continuous tense. Apabila cikgu menyatakan karangan tersebut menggunakan past tense, ini bermakna karangan tersebut boleh digunakan untuk bercampur dengan simple past dan juga past continuous tense. Pada masa yang sama, apabila kita menulis esei, pastikan kita gunakan idioms yang ringkas. Tujuan cikgu membuat video hari ini adalah khas untuk murid-murid yang selalu tidak mempunyai idea untuk menulis. Tetapi cikgu sangat yakin kalau kamu mampu untuk menulis karangan dalam bahasa Melayu, memang tidak menjadi masalah untuk kamu menulis karangan yang ringkas dalam latihan ini. Jadi hari ini cikgu akan menggunakan cara terjemahan. Jadi sebelum kita memulakan untuk menjawab soalan ini, mari kita tengok dahulu sedikit sight words yang kita akan gunakan dalam latihan hari ini. So antara sight words yang digunakan adalah merupakan, yang dalam bahasa Inggeris bermaksud was, manakala untuk dalam perjalanan bermaksud on the way, pusat beli belah, shopping center, sedang, was ataupun were. Mengapa cikgu letak was ataupun were? Kerana was ataupun were ini adalah terpulang kepada mana satukah subjek pronoun yang kamu gunakan. Jikalau kamu menggunakan he, she, it dan juga I, maka kamu akan menggunakan was. Manakala untuk were, jikalau anda menggunakan they, we, you, maka anda perlu menggunakan were. And last but not least, pelayan restoran. Pelayan restoran sama ada waiter ataupun waitress. Jadi ini terpulang pada anda nanti melihat gambar, tengok ataupun lihat sama ada pelayan restoran dalam video itu nanti adakah lelaki ataupun perempuan. Alright, kalau dia lelaki gunakan waiter. Kalau dia adalah perempuan pelayan restoran, maka dia adalah waitress. Alright? So, without further ado, let us try to start with our first picture. Ia merupakan satu Jumaat yang panas. Aina sedang bercakap pada telefon bimbitnya. Dia sedang dalam perjalanannya ke pusat beli belah. So, you try to look at the picture. So, daripada gambar sana, anda boleh lihat sudah ada seorang perempuan. Anda tidak tahu nama dia, jadi cikgu berikan dia nama Aina. Aina sedang bergayut telefon. Sebenarnya dalam menjawab soalan ini, asalkan kita lihat gambar, kita cuba ceritakan segala benda yang ada dalam gambar. Dan jikalau dalam gambar tersebut, anda rasa kurang informasi untuk menghuraikannya, anda boleh cuba menokok tambahlah untuk yang pendahuluankah ataupun ayat terakhir untuk perenggan pertama kamu. Alright, tapi biasanya saya akan menggalakkan murid-murid saya untuk cuba menulis segala yang mereka lihat daripada gambar. Jikalau benda yang anda lihat daripada gambar tidaklah sebanyak yang cikgu lihat, tidak apa. Okay, anda cuba untuk menokok tambah apa yang anda tidak lihat daripada gambar ini. Contoh dalam gambar yang cikgu buat, dalam gambar tidak menyatakan bila masanya. Jadi cikgu menyatakanlah ia berlaku pada satu Jumaat yang cuacanya panas. Alright, so I will start with ia merupakan satu Jumaat yang panas. Untuk ayat kedua, cikgu menjelaskan Aina sedang bercakap pada telefon bimbitnya. Gambar tersebut tidak meletak nentek, dia tidak menyatakan nama perempuan tersebut adalah Aina, tapi cikgu namakan dia Aina. Ikut logik lah kan, bagi dia nama dan kemudian cikgu cuba untuk mengifatkan apa yang sedang Aina buat. Ambil telefon dalam tangan pada telinga. So dia sedang bergayut telefon, sedang bercakap pada telefon bimbitnya. Alright, dan apa yang Aina sedang buat? Tengok melangkah kaki, berjalan. So, dia sedang berjalan. Berjalan ke mana? So, this is how you actually think. Ini cara kamu berfikir. Bagaimana kamu nak mengembangkan ayat kamu daripada apa yang kamu lihat di sini. Kamu sudah lihat, Aina sedang bergayut telefon. Aina sedang berjalan. Cuba kembangkan sikit fikiran anda, tanya diri kamu sendiri. Apa? Ke mana? Dengan siapa? Soalan tak dapat menjawab dengan siapa kerana Aina seorang diri. Soalan dapat menjawab ke mana ke tidak? Dapat kan? Jadi cikgu kata dia sedang dalam perjalanannya ke
pusat beli belah. So ini cara cikgu berfikir untuk mengembangkan ayat cikgu. So sekarang bagaimana kita nak menterjemahkan dia pula? Berdasarkan sight words yang cikgu berikan tadi, rasanya ia tidak susah untuk anda menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggeris. So kita mula dulu dengan gambar pertama. Ia merupakan satu Jumaat yang panas. So ya, it merupakan was. Satu bukan one ya. Ada satu lagi contoh yang digunakan iaitu a. It was a Jumaat yang panas. You cannot say Friday hot sebab kamu tak boleh direct translate dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Dia mesti terbalik sikit. So it was a hot Friday. Aina masih sama. Aina sedang was. Kerana Aina seorang perempuan saja. She was. So Aina was talking pada telefon bimbitnya. Pada on her phone. Okay, her phone. Daripada anda guna telefon bimbitnya 6 syllables. Her phone only 2 syllables. Alright, and next, dia sedang dalam perjalanannya ke pusat beli belah. Dia dalam bahasa Inggeris sama ada he ataupun she. So perempuan she dia. Alright, she was dalam perjalanannya on her way. Okay, di sini her merujuk kepada on her way to shopping center, pusat beli belah. Kita gunakan satu artikel lah iaitu the shopping center. Alright, so it was a hot Friday. Aina was talking on her phone. She was on her way to the shopping center. Alright, next picture. Tiba-tiba, saya tahu apa yang muncul dalam fikiran kamu. Tiba-tiba, suddenly kan? Kita cuba jangan gunakan perkataan yang terlalu simple. Sebab tadi cikgu kata apa? Tips kedua cikgu adalah menggunakan idioms yang ringkas. So daripada menggunakan suddenly, kita gunakan out of the blue. Okay? Seorang. Seorang. You cannot say one person. Okay? Dalam bahasa Inggeris, tak kiralah dia seorang kah, sebiji kah, seekor kah, we always use a ataupun one. Tapi dalam konteks ini kita gunakan a. Okay? A man datang. Simple past tense sebab sudah berlaku kan. Sebab sekarang cikgu sini gunakan datang, bukan gunakan sedang datang. Kalau sedang datang, was coming. Kalau datang, a man came. Dari, from, behind. Dia, now, ini dia merujuk kepada laki. So, the man, he ataupun she is a he. He berlari, bukan sedang berlari ya. So, gunakan simple past tense. He ran towards, menuju ke Aina, and meragut. Sini meragut, bukan sedang meragut. Again, bukan sedang meragut. Ia tetap menggunakan simple past tense dalam konteks ini. Meragut, snatch tambah ed, bagnya, her bag. B-A-G, bukannya B-E-G. B-E-G dalam bahasa Inggeris adalah merayu, bag. This one is bag, alright? And next, Aina terjatuh, kata kerja. Dia bukan sedang terjatuh kan. Hebatnya kalau sedang terjatuh, proses dia mesti sangat sakit kalau sedang terjatuh. Okay, kita tengok dulu. Aina terjatuh. Aina fell. Okay, bukan was falling. Fell is a past tense for fall. Alright, ke atas, on to the floor. After that, selepas itu, after that. Okay, as simple as that. Cikgu hanya mau cuba untuk usahakan bagi kamu lihat bentuk perkataan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris supaya kamu nampak perbezaan dia. Kerana perbezaan dia tu pun tipis saja tu. Okay, jadi senang untuk kamu faham sebenarnya. Yang penting kamu ingat kalau past continuous, was, were, kata kerja tambah ing. Kalau simple past tense, kata kerja dia kebanyakan tambah ed, tambah d, ied, konsonan tambah ed, irregular verb ataupun no change verb. Ini yang kamu perlu tahu lah. Kalau anda masih tidak pasti dengan simple past tense, boleh klik di link atas sebelah kanan cikgu sini. Alright, klik link ini dan kamu boleh rujuk balik kepada nota video cikgu tentang simple past tense dahulu. Alright. Next, last but not least, tengok pada muka Aina sekarang. Sakit sudah dia, menangis.
So dia pergi sebuah restoran kan, nampak sangat kan ada seorang pelayan restoran pakai name tag kan, mesti ada restoran. Kalau kamu pergi kedai kopi, ada tak orang pakai name tag? Jarang, ataupun dari rasanya tidak langsung. Okay, so andaikan dia di restoran, dia sedang menangis, betul? So we can use she was crying instead. Okay, Aina sedang menggayut, Aina sedang menangis. Lepas tu yang pelayan restoran itu memberikan dia secawan kopi ataupun teh yang panas. Tapi di sini cikgu gunakan kopi. Alright, so kita tengok dulu ayat dia. Dia menangis dan meminta pertolongan. Ini saya kembangkan sendiri. Dia sebenarnya tak minta pertolongan, tapi saya sendiri yang kata macam tu. Okay, sebab handphone dia kan dah dirompak. Dari mana dia dapat handphone tu lagi? Mestilah dari pelayan restoran tu kan. Fikir ikut logik lah. So dia menangis dan meminta pertolongan. She cried. Bukan she was crying, alright? She cried. C-R-Y, simple past, I-E-D. C-R-I-E-D. You don't say she was crying sebab cikgu letak dia menangis. Bukan dia sedang menangis. She cried and asked for help. Okay? Meminta pertolongan. Tak boleh direct translate ask help. No. Ask for help. ED. Because this is simple past tense. Sudah berlaku. Saya ulang semula, kalau sudah berlaku sama ada simple past tense ataupun past continuous ataupun dua-dua gabung sekali. Okay? Dalam konteks ini cikgu main gabung saja supaya kamu nampak layer sikit karangan kamu. Nasib baiknya, nasib baik. Wah, you so lucky, nasib baik. We don't use lucky. And nasib baiknya bukan yang masuk lucky. It means luckily. But I try to change the word to something that at least it look not that common, which is fortunately. Alright, so fortunately dekat sini bermaksud luckily jugalah. Fortunately, Aina terjumpa seorang pelayan restoran yang baik hati. Okay, seorang is A. Berjumpa, met. Past tense for meet. Okay, met a waitress ke waiter. Tengok, lihat dalam gambar. Perempuan ke lelaki? Perempuan ke lelaki? Is a lady. So, seorang kind-hearted waitress. Jadi sebenarnya kalau anda gunakan kind waitress pun boleh, tapi saya lebih suka menggunakan kind-hearted sebab ia merujuk kepada baik hati. Kalau kind yang bermaksud baik, tapi juga boleh bermaksud baik hati. So it's up to you, you want to use kind ataupun kind-hearted. Last but not least, dia, she pinjamkan. Dalam konteks ini kamu kena faham. Kalau sekarang dia pinjamkan sesuatu benda kepada orang lain, we use lend. L-E-N-T, past tense for lend. Kalau gunakan borrow, okay, I borrow from you, saya pinjam dari kamu. Tapi kalau saya pinjamkan pada kamu is I lend it to you. Okay, kalau saya pinjam kepada kamu daripada saya pinjam dari kamu, I borrow from you, I lend it to you. Lain maksud dia. Okay, saya pinjamkan pada kamu dan saya pinjam dari kamu. So you cannot say she borrow Aina her phone. Instead you should use she lent Aina her phone dan memberinya. Dan bukan bermaksud dan sedang memberinya, dan memberinya. And gave her secawan kopi, a cup of coffee. Kamu tidak boleh kata a coffee because coffee is uncountable. So if you say it is uncountable, you cannot say a coffee sebab coffee tak boleh dikira. So you can use a cup of coffee. Bagikan dia satu bentuk supaya boleh diberikan pencontoh bilangan, which is a cup, secawan kopi. Alright, so selepas anda dah siap benda macam ni dan bentukkan esei dalam 3 perenggan. Cikgu biasanya lebih galakkan anda menulis dalam 3 perenggan. So ini adalah contoh jawapan dia. It was a hot Friday. Aina was talking on the phone. She was on the way to the shopping center. Out of the blue, a man came from behind. He ran towards Aina and snatched her bag. Aina fell onto the floor after that. She cried and asked for help. Fortunately, Aina met a kind-hearted waitress. She lent Aina her phone and gave her a cup of coffee. As simple as that. Mungkin ada yang nanti akan tanya pada cikgu, cikgu, kenapa esei ini nampak macam pendek sangat? Alright, target cikgu untuk soalan ini adalah khas untuk murid-murid yang biasanya langsung tak boleh jawab. Okay, jadi ini mungkin akan membantu anda sedikit sebanyak. Jikalau anda adalah pelajar cemerlang gembilang-gembilang, mungkin anda boleh gunakan esei ini sebagai contoh dan mungkin kamu boleh ambil ini, kamu rasa pendek kan esei dia? Cuma kamu panjangkan dia sendiri.
uji sampai mana tahap bahasa Inggeris anda. Mungkin ini ada satu contoh latihan baik yang untuk kamu lah bagi murid yang cemerlang, kerana kamu boleh gunakan sampel esei ini untuk kembangkan sendiri. Manakala untuk murid yang lemah dalam bahasa Inggeris pula, anda boleh gunakan contoh ataupun cara yang cikgu buat ini dalam menulis karangan bahasa Inggeris kamu. Anda boleh tulis dalam bahasa Melayu dulu, kemudian direct translate lah one by one. Alright? Janji kamu ikuti latihan cikgu dari satu video ke satu video. Harap-haraplah anda boleh ada sikit peningkatan terhadap esei anda, ya. So, kalau ada apa-apa soalan, like usual, tinggalkan soalan anda dalam ruangan komen di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe video cikgu kalau kesempatan, ya. Dan sedekahkan satu like lah. Dan kalau boleh, kongsikan video ini pada mana-mana kawan kamu yang anda rasa mungkin mereka juga memerlukannya. Okay, so kita akan jumpa lagi pada video yang seterusnya.